Terima kasih Yang Berhormat Speaker atas laluan kepada saya untuk sama-sama menyertai perbahasan usul pembangunan pada petang ini. Saya cuba ringkaskan kepada 6 perkara. Pertama, saya rujuk kepada vote P01, PK18, muka surat 201, 18005 berkaitan dengan kesedaran kenegaraan. Di dalam laporan ini menyebut lebih kurang peruntukan sebanyak 10 juta dan saya rasa ini satu perbelanjaan yang cukup besar. Cuma saya nak bertanyakan apakah bentuk pengisian dalam inisiatif kempen kesedaran ini, kesedaran kenegaraan ini, atau apa yang kita sebut lebih kurang macam pendidikan sivik lah, yang tu yang saya faham. Apakah ada diterapkan pengetahuan ataupun inisiatif untuk membangkitkan kesedaran anak-anak muda, khususnya dalam kita selepas ini akan meraihkan pengundi-pengundi baru yang sedari usia 18 tahun. Selepas ni 18 tahun pun dah boleh jadi pengundi. Jadi saya fikir perlu ada satu inisiatif di peringkat kerajaan negeri untuk mewujudkan pengetahuan dan projek-projek untuk berikan anak muda ni kesedaran. Apakah dia fungsi kerajaan, kerajaan federal itu apa, kerajaan negeri itu apa. Sebab sehingga hari ini kalau saya boleh cakap, bukan setakat orang muda je yang masih keliru dengan sistem pentadbiran negara ini. Bahkan orang yang bukan muda pun masih confused. Kadang-kadang dia tak tahu beza ahli parlimen dan juga ahli dewan negeri dan juga ahli majlis. Bagi mereka sama je semua. Jadi saya ingat perlu ada satu inisiatif dan modul di peringkat negeri Selangor untuk mendedahkan masyarakat, khususnya anak-anak muda, tentang fungsi mereka. Macam mana mereka nak terlibat dalam penyertaan demokrasi di negeri Selangor dan sejauh mana mereka boleh faham fungsi mereka sebagai rakyat dan fungsi agensi-agensi struktur kerajaan yang lain. Ini pertama. Yang kedua, muka surat 198, kod projek PK5 05001 berkaitan program pendidikan. Saya suka nak tarik perhatian kita semua tentang perubahan dalam tempoh kita menjalani norma baru ini. Sekarang ini bila kita sebut pendidikan, sekolah pun dah tutup, taska tadika pun dah tutup. Jadi sedari umur 6 tahun pun dah mula belajar secara atas talian. Cuma di peringkat negeri Selangor ni, boleh tak kalau saya nak tanyakan pendapat dan juga jawapan daripada kerajaan negeri, apakah ada usaha untuk kita bantu keluarga dan juga pelajar-pelajar yang belajar di sekolah rendah agama milik kerajaan negeri yang di bawah penyeliaan JAIS ini, apakah ada inisiatif daripada pihak kerajaan negeri untuk bantu menggalakkan sistem pembelajaran atas talian? Misalnya sumbangan laptop kepada keluarga yang di bawah kelompok B40 ini, sebab kita sedia maklum di peringkat federal mereka ada inisiatif tertentu untuk menggalakkan sistem pembelajaran atas talian, dan kita di Selangor ni pun ada sekolah milik kerajaan negeri iaitu SRA di bawah JAIS. Jadi adakah di peringkat negeri Selangor ada inisiatif tersebut? Dan perkara yang ketiga, muka surat 199 PK18 13007, iaitu menaik taraf kelengkapan bangunan teater Shah Alam. Saya difahamkan sehingga hari ini bangunan teater Shah Alam ni seolah-olah seperti gajah putih. Saya pun sepanjang jadi wakil rakyat di Shah Alam tak pernah ada satu program pun di teater Shah Alam ini. Jadi saya nak mohon penjelasan daripada kerajaan negeri, apakah keperluan untuk naik taraf ini seterusnya dapat membuka semula operasi kompleks teater Shah Alam ini yang telah saya kira sekian lama seperti tidak ada fungsi dan juga program di situ. Dan seterusnya perkara 4 muka surat 200 PK15 15003 skim ceria. Pertama saya ucap tahniah kepada jiran saya daripada Batu Tiga yang kini telah mentadbir portfolio perumahan. Dan sebagaimana semua kita sedia maklum, di bawah Batu Tiga dan di Kota Anggrek ini banyak perumahan-perumahan rakyat yang bersifat kos rendah, flat-flat kos rendah. Kalau di kawasan saya di Kota Anggrek ini, yang paling klasik di Seksyen 6, Seksyen 8 dan juga Seksyen 16.
ini kawasan perumahan yang begitu lama. Sejak Ibu Negeri Shah Alam ini dibuka sekitar tahun 60-an, projek-projek ni dah wujud. Seksyen 16 ni dah mula wujud tahun 1967. Jadi apakah ada perancangan di pihak kerajaan negeri untuk menjalankan satu proses rejuvenasi ataupun peremajaan pembangunan semula flat-flat lama ni di Seksyen 16, Seksyen 6 dan Seksyen 8 khususnya, yang telah saya kira kalau kita pergi tu nampak macam terlalu uzur dah. Kalau ikutkan lampu tak diselenggara, sistem saliran pun ada yang tersumbat. Jadi saya rasa perlu ada satu perancangan yang lebih komprehensif, kerana Shah Alam ni sebagai sebuah bandaraya perlu ada satu perancangan khusus di peringkat kerajaan negeri untuk bantu menaik taraf atau membangunkan semula perumahan-perumahan lama ini yang telah berusia lebih daripada hampir 50 tahun. Yang seterusnya adalah muka surat 201, PK 17 17003 17004, muzium tadi. Saya sebenarnya tak habis cakap lagi pasal muzium bila Sri Setia bangkitkan tentang dia rasa agak canggung bila kerajaan negeri memperuntukkan untuk pembangunan muzium. Sebab kalau kita tengok ahli dewan negeri-negeri maju, negara maju khususnya, muzium ni sebagai satu tarikan pelancongan sebenarnya. Saya ingat lebih kurang 6 tahun lepas saya ke Thailand, di Bangkok. Saya berkesempatan berkunjung ke Muzium Tekstil Ratu Sirikit, Queen Sirikit. Queen Sirikit ni permaisuri Thailand yang lama. Dia ni memang seorang permaisuri yang minat dalam bidang tekstil, bidang pemakaian. Dan kalau kita pergi di muzium tersebut, memang kita dapat belajar bukan sahaja tentang pemakaian orang Thailand, orang Siam, tetapi macam mana nak kenal tekstil, nak kenal benang, bagaimana proses pembuatan benang kain itu dilaksanakan. Dan saya kira ini penting untuk kita dedahkan kepada masyarakat kita tentang budaya dan tradisi rakyat Malaysia. Orang Melayu mungkin ada pemakaian tersendiri. Kalau di Pahang mereka popularkan tenun diraja. Kalau orang India dia ada sari dia. Masyarakat Cina ada congsamnya. Jadi saya rasa perlu untuk kita jadikan Selangor ni sebagai satu hub untuk mengetengahkan produk-produk tekstil kita. Yang kita ada pun kalau paling besar di Shah Alam ni Jekyll. Itu pun untuk hari raya kita pergi situ. Itu pun kain import. Jadi kalau kita boleh dedahkan masyarakat, bina satu pendekatan untuk mereka faham apakah ini sejarah tekstil, macam stem misalnya. Saya tahu stem ni mungkin ahli-ahli yang berhormat pun minat, ada yang masa kecil. Saya dapat maklumat tuanku Sultan sendiri pun seorang penggemar stem. Dia pun kumpul stem. Jadi kalau kita dapat bantu inisiatif ni, kalau kita ada seorang raja yang memang cultured, dia faham budaya, dia faham sejarah, saya rasa kita sebagai rakyat Selangor pun patut beri sokongan kepada inisiatif usaha-usaha ini untuk memperkenalkan budaya, sejarah kepada masyarakat, khususnya di Selangor. Dan yang terakhir, saya nak rujuk muka surat 238, vote P13, PK 5050102, dan nak rakamkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan negeri, khususnya pengerusi jawatankuasa tetap infrastruktur kita yang berhormat Pandan Indah, yang memberikan kerjasama dan komitmen yang cukup baik kepada saya selaku wakil Kota Anggerik. Ini projek yang tahun lepas saya ada bawa dalam Dewan berkenaan dengan masalah banjir kilat yang melanda di kawasan Mutiara Bukit Raja dalam daerah Kelang. Walaupun kawasan ini sebahagian kecil saja daripada kawasan saya, tapi masalah yang mereka alami ini telah berlarutan sejak lebih 10 tahun lalu. Kalau hujan lebat sahaja, air akan naik. Jadi alhamdulillah saya harap dalam belanjawan tahun depan memang dah ada masuk dan dapat selesaikanlah dengan segera. Dan semoga usaha baik kerajaan negeri memberikan pembangunan kepada kawasan-kawasan kita di Selangor ni dapat kita sokong dan sama-sama kita pastikan ianya dilaksanakan dengan penuh hemah dan juga dapat dilaksanakan tanpa ada ketirisan dan salah guna dana awam tersebut. Kita pastikan Selangor kekal sebagai sebuah negeri, walaupun kita ni negeri maju, negeri membangun, banyak projek, tapi projek kita biarlah projek yang dilaksanakan menurut prinsip ketelusan dan integriti. Jangan kita sibuk nak naikkan gaji dan allowance
Adun-adun tapi infrastruktur di negeri tak bagus. Macam ada satu negeri dah dapat naik gaji. Dia dapat naik gaji adun dan exco. Tapi air dia masalah lagi. Jadi kita di Selangor ni tuan-tuan, kita kena jadikan contoh. Tak naik gaji tak apa, tak naik allowance tak apa. Tapi yang penting nasib dan kebajikan rakyat kita bela dengan baik. Terima kasih. Saya persilakan